Assalamualaikum dan salam Jumaat yang terindah yang permai untuk anda. Kami kembali untuk anda dalam Malaysia hari ini, MHI. Saya Fetri Yahya. Dan saya Hazrina Kasim. Pastinya di hari Jumaat yang penuh barakah ini, sama-sama kita nak bawakan perkongsian yang dapat memberi manfaat untuk semua. Hari Jumaat, minggu terakhir, anak-anak bersekolah dan pastinya esok masyarakat Tionghoa juga akan meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Cukup meriah hujung minggu ini sepertinya. Semoga kita mendapat keharmonian rakyat yang berterusan, yang majmuk, yang saling hormati dalam raikan kongsi facai Wan Serui. Semoga dipermudahkan urusan kita lah. Ada yang balik kampung, ada juga yang mungkin nanti nak berkunjung mesra dalam konteks masyarakat majmuk yang penuh bahagia. Apapun kami doakan anda dalam keadaan yang selamat, sentiasa patuhi kepada amaran-amaran yang ada. Kalau tentang di utara sekarang ni cuaca panas. Cuaca panas. Memang dilaporkan cuaca yang panas, tapi kalau di Lembah Kelang ni petang-petang biasanya hujan. Ada yang macam terkandas semuanya. Kita doakan anda lancar dalam apa jua urusan. InsyaAllah. Namun pagi ini kita nak bawakan satu perkabaran duka berkenaan dengan kehilangan satu lagi bintang legenda bola sepak negara, satu permata yang berharga apabila jurulatih berpengalaman Muhammad Azrai Khor Abdullah meninggal dunia semalam. Salam takziah kami ucapkan kepada seluruh ahli keluarga, Allah yarham, dan moga rohnya dicucuri rahmat. Ilham memang banyak memimpin pasukan hebat di Malaysia, seperti pasukan Kedah dan sebagainya, juga bersama dengan skuad kebangsaan. Semoga legasi ditinggalkan mampu dihidupkan kembali. Sebab ada, saya difahamkan ada juga diwujudkan satu pusat latihan bola sepak di negeri Kedah yang mana diinspirasikan oleh Allahyarham sendiri. Semoga diteruskan usaha mulia itu dan untuk melahirkan semangat sukan yang mulia ini, insyaAllah. Okey, baik. Tadi kita dah menyentuh berkenaan dengan keadaan cuaca di utara. Kita nak lihat juga bagaimana perkembangannya untuk pagi ini. Keadaan cuaca semasa sehingga jam 10 pagi. Kalau kita lihat di beberapa bandar besar, Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan Kangar, di Petaling Jaya, Alor-Star, semuanya dalam keadaan cuaca yang sangat baik pada pagi ini. Juga di Kota Baru. Nampaknya bercahaya, baik, dan dapat teruskan pelbagai program dan perancangan yang ada. Sesuailah bagi anda yang mungkin mengambil kesempatan di hari cuti Tahun Baru Cina ini, kan maklumlah cuti sehingga hari Isnin. Anak-anak pun dah mula cuti sekolah, jadi ada banyak perancangan yang sudah pun diaturkan. Kami harapkan agar ianya berjalan dengan lancar. Tengok dulu keadaan cuaca. Kalau boleh kita downloadlah dulu aplikasi Met Malaysia untuk mudahkan perancangan dan juga aktiviti anda. Ya, dan saya pun esok akan ke kelas berkuda. Wah, anak-anak. Awak juga akan turut berkuda? Mungkin memantau je lah. Sebab jarang-jarang kita dengar Fetri Yahya nak membuat aktiviti menunggang kuda, kan? Itulah sebab bila anak ni meningkat umur, mereka nak sesuatu yang baru. Kadang-kadang seperti yang sama, kan? Boring juga, kan? Sabaran, berinteraksi. Okey, baik. Kepada anda yang ingin pulang sama ada ke utara, ke selatan, timur dan juga barat, kita nak juga berikan kepada anda bagaimana situasi di lebuh raya dan sebagainya untuk memudahkan anda merancang jadual perjalanan. Kami juga nak bawakan perkongsian bersama dengan rakan tugas kita yang sudah pun kabarnya bersedia di Hentian Plaza Tol Sungai Besi. Bagaimana keadaan trafik ketika ini, Fariha? Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Sri Pentas. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat buat semua. Sekarang kami berlintas langsung di Hentian Plaza Tol Sungai Besi mengarah ke selatan. Dan apa yang kami dapat kongsikan setakat ni, tadi kami datang ke sini, nampaknya aliran trafik sangat tenang, walaupun banyak kenderaan tetapi tidak berlakunya kesesakan. Jadi hari ini mungkin lebih ramai lagi akan keluar untuk membawa anak-anak bercuti sekolah, kan, dan juga mereka yang menyambut Tahun Baru Cina juga akan terus keluar dari ibu kota untuk menyambutnya bersama dengan keluarga yang tercinta. Jadi sebelum itu kita berbicara lebih panjang, mungkin kita nak tahu juga bagaimana keadaan sebenarnya sejak pagi tadi di hentian Tol Plaza Sungai Besi ini. Kita nak bersama dengan tetamu kita di sini, iaitu Encik Hot bin Hamzah, merupakan pengurus wilayah Tengah Plus Malaysia Berhad. Assalamualaikum, Encik Hot. Terima kasih, Fariha. Okey, kita sebenarnya nak tahu kalau setiap kali cuti perayaan dan sebagainya di Malaysia ni, pastinya kesesakan lalu lintas, aliran trafik akan begitu sesak. Tapi bagaimana pagi ini di Plaza Tol Sungai Besi sejak pagi tadi? Kalau mungkin boleh diberikan sedikit informasi berkenaan dengan semalam juga. Okey, terima kasih Fariha.
buat pengetahuan semua penonton-penonton Malaysia hari ini. Bermula semalam sebenarnya. Daripada semalam kita berdasarkan pada data trafik kita, trafik dah mula keluar daripada ibu kota lah. Dan mereka sudah mula bergerak ke lebuh raya dan menghala untuk menaikkan Tahun Baru Cina dan bercuti lah. Untuk makluman Fariha dan semua penonton Malaysia hari ini, semalam kita catatkan dalam 80,000 kenderaan telah memasuki lorong masuk melalui Sungai Besi Toll Plaza lah. Jadi untuk hari ini kalau kita nampak pada betul Farihah cakap tadi, kita nampak ada peningkatan dah mula pada pagi ini, dan kita jangka berdasarkan pada pola trafik terdahulu, hari ini kita jangka the peak trafik pada kali musim perayaan Tahun Baru Cina tahun ini, yang mana kebanyakan mengambil peluang untuk balik ke kampung, terutama masyarakat Cina yang meraihkan Tahun Baru Cina untuk makan besar lah Farihah pada hari ini. Di samping itu, mereka-mereka yang tidak merayakan Tahun Baru Cina, mereka semua pengguna-pengguna atau rakyat Malaysia dah start masuk ke lebuh raya untuk pergi bercuti lah, saya nampak. Sebab kita sebagai rakyat Malaysia kan mengambil kesempatan juga, apatah lagi musim cuti sekolah ini, itu yang menyebabkan banyak sekali yang akan keluar dari ibu kota untuk pulang ke kampung sebagai ke arah selatan lah. Baik, Encik Hot, saya nak tanya juga, apakah strategi Plus dalam membantu pengguna di lebuh raya ini sepanjang Tahun Baru Cina ini? Okey, pada tahun ni Farihah, kita ada 4 strategi. Strategi yang kita anggap baru jugalah. Yang pertama adalah keselesaan pengguna lebuh raya. Kedua, pengagihan trafik. Ketiga, pengurusan trafik dan insiden secara efisien. Keempat, komunikasi dan pengurusan pengguna. Saya nak pergi pada poin nombor 1, strategi pertama, keselesaan pengguna. Untuk memastikan pengguna lebuh raya yang menggunakan lebuh raya Plus ni pada tahun ni, kita pastikan penambahan lagi segi frontliner kita. Iaitu di Toll Plaza, Plaza Honda, dan juga kita kerahkan juga pasukan-pasukan yang bukan frontliner untuk membantu pasukan-pasukan frontliner kita. Di samping itu juga kita buat penambahan lagi segi parking kan, gerai-gerai dan benda semua di kawasan rehat kita lah. Jadi untuk itu kita nak pastikan pengguna-pengguna lebuh raya dapat keselesaan lah semasa mereka merayakan Tahun Baru Cina dan cuti panjang inilah. Itu antara strategi Plus. Dan Nombor dua adalah pengagihan trafik. Pengagihan trafik, macam mana kita mengagihkan trafik pada tahun ini, kita memperkenalkan tahun ini My Plus TTA. My Plus TTA adalah kesinambungan fasa seterusnya untuk kita pergi kepada mengagihkan trafik. Yang mana kali ini My Plus Traffic dia adalah satu sistem atau aplikasi yang very interaktif lah antara pengguna dan Plus. Yang mana dengan siapa yang melayari My Plus Traffic ni, dia akan mendapat trafik terkini, keadaan trafik terkini, pattern trafik yang terdahulu lah. Strategi ketiga adalah pengurusan trafik dan insiden. Jadi kat sini kita memperkenalkan smart lane, kita menggunakan smart lane, kita menambah meletakkan rela di beberapa lokasi untuk membantu ni, dan kita menyediakan recovery vehicle operator lah untuk kita cepatkan insiden. Kalau ada kemalangan, breakdown, kita cepatkan lagi segi penyelesaian lagi segi trafik. Dan keempat adalah komunikasi kita dengan pengguna dan pengurusan pengguna, yang mana kita minta pengguna-pengguna selalu untuk melayari sosial media kita lah, termasuk aplikasi X Plus Traffic. Baik, itu antara 4 strategi Plus. Dan tadi ada sebut mengenai smart lane. Smart lane penting juga, apatah lagi aliran trafik yang makin bertambah, kenderaan di lebuh raya utama kan. Jadi bagaimana nak tahu smart lane ni dibuka untuk musim perayaan ini, dan mungkin juga pengguna-pengguna lebuh raya nak tahu mana satu smart lane ni? Okey, terima kasih Farah. Smart lane adalah satu inisiatif yang sangat bagus, yang mana berdasarkan pada tahun-tahun terdahulu, perayaan-perayaan terdahulu, dia sangat berkesan.
yang mana dengan kita dapat menambahkan kapasiti lorong. Tahun ni saja untuk Smart Lane kita membuat penambahan daripada 7 lokasi kepada 14 lokasi. Maksudnya ada 7 lokasi baru, Fariha. Contohnya di wilayah utara kita ada di antara Bukit Tambun ke Juru. Kedua di utara lah, saya ambil contoh utara. Di wilayah tengah kita ada antara Bukit Gua Tempurung ke Gopeng dan juga di Slim River ke Sungkai. Dan kita ada juga di wilayah tengah di antara, kalau kita dekat sini, di antara Nilai ke kawasan rehat Seremban. Dan di wilayah selatan kita ada beberapa lokasi dan lokasi salah satu dia antara Senar Utara ke Kulai dan antara Port Dickson Utara ke Seremban. Itu antara Smart Lane yang akan dibuka sepadan dengan cuti sekolah dan juga cuti tahun baru Cina ini. Baik, sedikit nasihat Cik Hot kepada pengguna jalan raya di seluruh lebuh raya utama. Okey, nasihat saya satulah. Saya ada satu nasihat yang penting sangat. Kebelakang ini banyak sangat insiden kenderaan pelanggaran melibatkan kenderaan parking di lorong kecemasan. Jadi saya minta kerjasama pada semua orang, terutama kenderaan yang mengalami masalah kenderaan. Jangan don't simply parking dekat emergency lane lah, lorong kecemasan. Yang mana kalau ada kerosakan, ada masalah pada kenderaan, tolong cari tempat yang paling selamat. Kawasan rehat ke, kawasan yang sebelah ke, atau kawasan yang selamat. Supaya tak akan berlaku kemalangan melibatkan park vehicle lah. Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Encik Hot bin Hamzah merupakan pengurus wilayah Tengah Plus Malaysia Berhad. Nampaknya betul ada sedikit penambahan. Kalau tadi agak sangat tenang, tetapi nampaknya ada penambahan jumlah kenderaan sekarang ini. Nampaknya semakin ramai keluar untuk menuju ke destinasi keluar daripada ibu kota. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Kita akan mahukan juga perkembangan di tol Sungai Besi ini. Tapi kita nak bersama dengan Fetri dan juga Hazrina terlebih dahulu di Sri Pentas. Silakan. Baik, terima kasih Fariha. Itu dia tadi perkongsian berkenaan dengan keadaan trafik di hentian Plaza Tol Sungai Besi. Okey, baik. Kita juga nak meninjau sebab nanti ramai nak meraihkan warga Tionghoa kongsi facai. Tengok tu apa tema. Ini kita sesuaikan dengan Tahun Naga Kayu Hijau. Untuk tahun ini yang mana kabarnya memberi tuah kepada masyarakat Tionghoa sendiri. Tapi biasalah kadang-kadang ada juga dalam kalangan masyarakat Tionghoa ni membuat persiapan di saat akhir. Saya tengok macam tarian singa zaman moden lah. Tengok di laman platformnya moden. Ramai yang kata kenapa singa sekarang lain sikit dia punya tarian dia. Macam muda-muda ramai. Jadi dia macam menari-nari tu macam nakal-nakal sikit. Di musik-musik sikit lah kan. Okay. Mungkin dulu kita tak terdedah dengan tarian. Sekarang ni tarian macam-macam boleh buat oleh singa berkenaan untuk menghiburkan tetamu. Dan kita juga nak ke mana? Nak ke Melaka. Kita nak ke Melaka, nak bawakan bagaimana mungkin keadaan ataupun suasana dalam masyarakat Cina sendiri yang melakukan persiapan dan membeli belah di Jonker Walk. Oh, di tempat ni memang tumpuan. Memang ramai orang kalau saya baru minggu lepas pergi. Awak? Memang tak ada tempat untuk parkir. Tapi meriahlah nampak macam bila lawat situ rasa macam oh ini baru rasa suasana kehangatan vibes yang sangat menarik. Chinatown berada di Chinatown Melaka. Kami nak bawakan apakah antara rangkuman menarik di Jonker Walk Melaka. Silakan. Kongsi ni ya, kongsi ni. Alawak bernyanyi pula kita. Nasib baik, sedap. Mengaku pula sedap. Jadi sekarang kita berada di Melaka Jonker Walk untuk melihat persiapan raya Aisunan Raya ni. Jom kita tengok. Firstly kita tengok deko-deko. Jom. Terletak di Jalan Hang Jebat dengan deretan kedai yang penuh dengan kemeriahan, Jonker Walk salah satu destinasi tumpuan pelancong dalam dan luar negara yang tidak asing lagi di Malaysia. Dengan pelbagai tarikan menarik, tentunya sepanjang minggu ini dipenuhi dengan orang ramai yang akan meraihkan Tahun Baru Cina. Tahun Naga antara 12 zodiak dalam kalender Cina menjadi tahun yang ditunggu-tunggu. Kira-kira 1000 tanglong dan replika naga sepanjang 82 meter digantung menyambut ketibaan orang ramai ke Jonker Street.
itu banyak duit tak payah. Tanam itu dragon itu kita mau sehat, mau agresif. You tahu lah itu dragon itu banyak agresif tau. So kita mau agresif. Tapi jaga badan pun kita mau jaga juga. Tanam itu dragon bagus. Banyak orang, then happiness, cantik. Dia nak minta cantik banyak-banyak. Lagi apa you nak minta? Banyak kaya. Banyak kaya. Duit banyak-banyak. Tahun naga memang bertuah. Memang ditunggu-tunggu juga. 12 tahun dalam satu kalender Chinese. Dan kami berharap kalau bisnes, kita berharap murah, rezeki dilimpahi, betul tak? Lebih laki. Kedai dekorasi paling mencuri perhatian. Seperti Saban Tahun, kedai perhiasan milik pasangan suami isteri yang sudah berniaga lebih 40 tahun ini berjaya menjual hampir 300 jenis tanglong naga. Macam tahun ini Dragon jadi ada customer suka hias tu Dragon. Macam tahun ni ada tanglong macam special for this year, ada Dragon macam tu. Kan kalau biasa tak ada. This year baru ada ni pattern. Okey, ni maknanya special lah kan? Ya, special for this year. Okey, for Dragon. Macam tahun ni juga ramai perkahwinan. Kalau Cina suka tahun Dragon kahwin. Kemeriahannya diteruskan pada waktu malam. Pelbagai jenis jualan makanan boleh didapati. Lebih istimewa lagi, makanan unik yang jarang dilihat pada hari biasa dijual bersempena sambutan Tahun Baru Cina. Pokok limau hiasan juga antara dekorasi yang menarik perhatian lensa MHI. Pokok limau melambangkan simbol kekayaan dan keamanan. Limau ini kalau bagi Cina, dia pakai cizisu. So makna itu kad bagi orang Cina bring luck lah throughout the years. So kami percaya kalau ini taruh kat luar rumah, jadi ini simbol Tahun Baru Cina juga. Semoga sihat dengan baik throughout the years, sepanjang tahun lah. Nak tanya juga, sebenarnya pokok ni boleh makan ke tidak limau ni? Kita sebab jadi dekorasi kan? Boleh. Ini sebenarnya limau kasturi. Semua orang tahu limau kasturi. Tapi sebab ini dia kasih cantik-cantik, jadi not good lah. Now kasih petik-petik makan nanti jadi kosong. Tapi selepas ini boleh, dia buah baru boleh makan. Itu no problem. Wow, meriahnya tanglong. Merah-merah ada ong. Melintas-melintas banyak sangat kereta ni. Beginilah suasana kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina di Jongke Walk Melaka. Biasanya kalau pergi Melaka ni kita akan tengok apa? Nak cari kuih keria, nak cari coconut shake. Tapi hari ni kita nak bagi anda punya mata merah-merah, bling-bling, ada ong. Tengok tanglong banyak merah. Jadi, gongsi facai! 恭喜发财，恭喜发财！Happy New Year, Chinese New Year！ 恭喜发财！ Ya, 恭喜发财 to everyone ya. Kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. 恭喜发财！ Itu dia kemeriahan menjelang kongsi facai. Ni Miao Chin dan ni Pang Yeo Hui. 我没有钱啊。 Tak ada pergi ziarah ke mana-mana? Ke Hong Kong ke tak ada? Oh, tak adalah. Amboi sampai ke Hong Kong. Saya ingat awak nak bercerita pasal kawan-kawan yang ada di sini. Okay. Tapi kawan-kawan saya yang berbangsa Cina banyak di Pulau Pinang. Jadi tak dapatlah nak balik. Apapun, hari ini sebenarnya adalah acara yang paling besar lah untuk masyarakat Cina sebab makan besar pada petang ini. Tentu ramai yang dah sampai ke destinasi masing-masing sebenarnya. Okey, sekejap lagi kita nak bawakan perkongsian berkenaan dengan satu lagi topik dalam segmen Soal Wang. Ini berkenaan dengan penjawat awam baru, skim pencen dimansuhkan. Itu dia. Sebab menerima respon yang pelbagai akibat daripada pengumuman kerajaan baru ini. Jadi apa mungkin respon anda pada sebarang buah fikiran yang boleh sumbang kepada kami di Facebook MHI. Moga-moga memberikan manfaat dan perbincangan yang holistik pada pagi ini di Jumaat. Kita akan kembali sebelah sini untuk Soal Wang seketika nanti.
Kembali dalam Malaysia dan kita spesifiknya dalam soal wah hari ini sebab kita pun minggu lalu dikejutkan dengan pengumuman ya di mana ini berkaitan dengan pejabat awam baru skim pension yang dimansuhkan. Jadi pengumuman ini mengundang reaksi yang pelbagai daripada kelompok pejabat awam dan juga yang mereka yang bercita-cita untuk terlibat atau bermasuk dalam sektor kerajaan. Bagaimanakah impak ini memberikan kepada kerangka keseluruhan dalam ekonomi dan juga pekerjaan itu sendiri? Bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, beliaulah pengarah program MBA Putra Business School PBS Putra Business School untuk bersama dalam berkongsi tentang isu skim pension ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Fitri. Baik Doktor, itulah respon yang pelbagai juga mengundang polemik perbincangan yang hangat pada sekitar minggu lalu tentang pension ini. Sebab kita sedia Arif, antara inspirasi ataupun motivating factornya untuk masuk dalam sektor awam ni kerana adanya pension for life sebagai tarikan utama. Jadi bila diumumkan akan dimasukkan pada tingkatan yang akan datang, ia memberikan respon yang agak kecewa juga. Apa mungkin pandangan doktor, silakan. Ya, memang kita nampaklah sentimen mereka yang bekerja di sektor awam ataupun ingin bekerja di sektor awam itu sendiri. Semua kita kena fahamlah bahawa mereka yang sudah bekerja di sektor awam, yang sudah menerima skim pension memang tidak akan terjejaslah dengan pengumuman ini. Hanya untuk yang akan dilantik sebagai lantikan baru dalam perkhidmatan sektor awam. Namun kita juga kena faham mengapa kerajaan mengambil keputusan semacam rupa. Kalau kita rujuk dokumen perbendaharaan Menteri Kewangan sebagai contoh tahun lepas 2023, kerajaan menanggung sebanyak 30.5 bilion ataupun 10% daripada bajet kasar ni untuk peruntukan perbelanjaan pencen, allowance bersara dan ganjaran. Dan kalau tengok 30.5 bilion, apa yang mengejutkan ialah peningkatan daripada tahun sebelum tu, meningkat hampir 9%. Ini bermakna makin tinggi peruntukan atau di bawah perbelanjaan ni untuk pencen yang meningkat. Dan kalau kita nak tengok dari segi magnitud 30.5 bilion ini, tahun ini kita jangka cukai pendapatan individu yang akan dikutip oleh LHDN 42.5 bilion. Bayangkan, kita kutip cukai pendapatan 42.5 bilion, tetapi pada masa yang sama 30 bilion terpaksa diperuntukkan untuk pencen. Itu dia dilema ataupun kata apa yang kerajaan kena fikirkan, bagaimana mungkin akan ada skim sebenarnya yang lebih memberi manfaat sekurang-kurangnya sama macam skim pension kepada kerajaan yang harusnya difikirkan demi kelangsungan fiskal kerajaan persekutuan itu sendiri. Baik, Doktor ada juga yang mengatakan bahawa pengumuman ini dibuat tanpa adanya strategi. Dalam erti kata lain, beri tempoh dulu, mungkin tempohnya pelaksanaan percubaan dulu ataupun bagaimana supaya dan memberi juga keadilan kepada mereka yang sedang mencipta ruang untuk kukuhkan kewangan atau bagaimana pendapat Doktor? Ya. Okey, sudah tentu kalau kita lihat pun JPA dah ada beri pengumuman umumkan tak lama lagi bagaimanakah skim ini akan dilaksanakan. Itu saya pasti skim yang baru ini, kemungkinan skim KDSP itu tidak menyebabkan lantikan baru mereka yang dilantik baru ini terjejas dari segi manfaat, kemudahan, terutamanya apabila mereka bersara kelak, kerana kita pun kena faham bila kita mahu mengambil ataupun menarik orang muda untuk masuk ke sektor perkhidmatan awam, kita mahu mereka yang benar-benar mampu menyumbang, yang betul-betul produktif. Tetapi kalau skim yang ditawarkan itu tidak orang kata menarik, maka ianya tidak akan membantu hasrat kerajaan untuk menjadikan sektor perkhidmatan awam ni yang mampu memberikan perkhidmatan yang diharapkan oleh rakyat. Oleh itu saya yakin apa-apa skim yang akan diumumkan selepas ini akan mengambil kira bagaimana bakat-bakat ataupun mereka yang berkemahiran tinggi yang amat produktif akan tetap mahu menyertai perkhidmatan awam. Doktor, pada minggu lalu ada laporan sebuah agar menyebut bahawa bila seorang itu bersara pada usia 60 tahun, ramai yang terpaksa bekerja semula sebab simpanan yang semakin menipis dan tak mampu untuk survive
Misal kata kalau umurnya panjang, jadi simpanannya habis. Jadi bagaimana ini juga menghakis keyakinan golongan muda untuk tadi doktor sebutkanlah terlibat dalam sektor awam kerana tidak nampak satu masa depan yang kukuh dan terjamin. Jadi mungkin ada satu lagi package yang dapat merangsang minat mereka dan juga kecenderungan mereka untuk terus berkhidmat dengan sektor awam. Pandangan doktor? Ya, walaupun kalau katakanlah selepas ini skim yang akan ditawarkan adalah berbentuk seperti career SP. Memang kalau kita tengok dalam career SP pun ada juga yang apabila bersara mereka mendapati simpanan mereka tidak mencukupi untuk besaran mereka kerana gaji mereka yang rendah. Jadi bila caruman tak seberapa dan gaji rendah, maka simpanan persaraan itu tidak cukup. Apa yang saya lihat di sini, kerajaan juga sudah melihat beberapa mekanisme penambahbaikan untuk skim KSP. Kalau kita lihat dalam belanjawan yang sebelum ini, kerajaan telah mendepositkan sejumlah wang tunai ke dalam akaun pencalon KSP yang berpendapatan rendah. Dan mekanisme ini boleh juga digunakan pakai untuk pegawai perkhidmatan awam, katakanlah apabila mereka kekal dalam jumlah gaji yang tertentu yang tidak tinggi, maka kerajaan boleh bila-bila masa top up lah ataupun menambah caruman tersebut. Ini telah dipraktiskan di Singapura sebagai contoh. Apabila mereka juga ada satu skim one to one apabila mana-mana pihak mencarum lebih ke dalam ahli, maka kerajaan pun memasukkan jumlah caruman yang sama. Oleh itu, tidak semestinya lah apabila mana-mana pekerja awam itu gaji dia rendah, carumannya peratusan macam ini saja dan dijangka bila bersara, itu saja yang dapat. Ada ruang untuk kerajaan untuk menambah caruman tersebut untuk memastikan apabila mereka bersara, wang persaraan itu cukup untuk menjamin kualiti hidup mereka apabila bersara. Doktor meramalkan bagaimana prospek untuk kita terus membawa talent pool, bakat-bakat yang hebat, cream out of cream yang bagus untuk sama terlibat. Misalnya kata kalau mereka ni betul-betul menimbangtara aspek literasi kewangan, perancangan, mungkin dinamik peluang-peluang yang ada dalam sektor kerajaan ini supaya yang baru lahir daripada universiti terkemuka yang hebat-hebat ini terus bersama dalam menguatkan lagi barisan muda dalam kerajaan, Doktor. Ya, sudah tentu kerana apabila kita mahu menarik bakat-bakat orang muda, mereka yang mempunyai misi-misi yang tinggi, mereka sudah tentu tidak melihat semata-mata kepada kadar gaji ataupun faedah apabila bersara. Pada masa yang sama, segala manfaat lain yang diperolehi sepanjang tempoh perkhidmatan, ruang untuk mereka pergi lebih jauh lagi dengan menjawab jawatan lebih penting. Semua ini penting. Kita kalau dalam teori itu kita ada Maslow, teori itu yang mana makin lama kita berkhidmat, makin lainlah kita punya keinginan kenapa kita mahu kekal dalam sesuatu organisasi. Dan saya yakin skim yang mahu diperkenalkan untuk penjawat awam baru ini juga akan mengambil kira faktor-faktor ini. Kalau kita lihat skim KDP sekarang, dia sebenarnya ada banyak kemudahan untuk ahli dia menggunakan duit itu untuk masuk pelbagai, untuk pelajaran, pergi haji, pendidikan, perubatan. Dan walaupun kita tahu skim pension ada juga kemudahan sekian rupa, tetapi saya yakin ataupun berharaplah bahawa apabila kerajaan memperkenalkan skim baru ini, dia tidak melihat kepada semangat ataupun manfaat dari segi monetary, dari segi kewangan saja, tetapi merangkumi pelbagai lagi manfaat yang membolehkan kita menarik minat mereka-mereka yang profesional, yang berkemahiran ini untuk menyumbang dalam sektor perkhidmatan awam. Jadi antara lain mungkin skim gaji lebih tinggi, kemudian kemudahan pinjaman perumahan dan pinjaman kereta mungkin akan digantikan dengan pemberian allowance penjawat awam yang lebih tinggi. Juga antara lain membuat caruman setiap bulan mungkin berubahlah, mungkin akan diperhalusi lagi. Apa saranan doktor supaya mereka melihat aspek ini ada timbal balasnya, ada win-win situation yang berlaku, doktor? Ya, memang kalau kita lihat dalam pengumuman belanjawan sebelum ini pun sudah diberitahu bahawa kerajaan dalam proses untuk menstrukturkan semula
kadar gaji kakitangan awam mungkin akhir tahun ini, mungkin awal tahun depan, tetapi sebenarnya proses sudah berjalan sejak setahun dulu lepas lagi untuk memastikan bahawa selepas ini kadar gaji untuk kakitangan awam itu setimpal dengan keperluan semasa dan juga membolehkan mereka mendapat orang kata cukup simpanan untuk persaraan. Tetapi pada masa yang sama kita juga mengharapkan dengan perstrukturan gaji ini dengan dalam era apa kata digitalisasi, automasi dan AI apa semua ni, maka mereka yang kekal ataupun mahu berkhidmat dalam kakitangan awam ni adalah mereka yang benar-benar dapat memastikan bahawa dari segi memberikan perkhidmatan yang kepada rakyat itu adalah yang di peringkat terbaik. Kita mahu bahawa ia setimpal dengan segala yang kerajaan akan lakukan dari segi peningkatan gaji, menambahkan lagi manfaat. Ini setimpal dengan apa yang mereka akan sumbangkan kepada rakyat. Doktor, ada juga mungkin setengah pihak atau persatuan yang rasakan disebabkan bila berlaku perubahan ini, mereka syorkan supaya nanti umur persaraan itu dapat dilanjutkan sedikit untuk memberikan mereka ruang yang lebih selesa. Kalau dulu 60 mungkin ditambah ada optional 62 ke hingga 65 ke, sebab nak beri peluang pada mereka untuk bekalan kewangan yang selesa. Jadi ini juga mungkin kalau ia dipersetujui, memang juga akan menjejaskan golongan muda yang ingin terus masuk dalam sektor kerajaan. Apa senario akan datang yang mungkin doktor rasakan boleh berlaku seandainya ini dimuktamadkan dan dikuatkuasakannya, doktor? Ya, negara lain memang ke arah itu. Kalau kita lihat Singapura sudah ke umur 63 dan kemungkinan dia akan tinggal ke 65. Tapi kebimbangannya, adakah ini akan menutup ruang untuk yang muda untuk masuk kalau yang dah berumur dia masih kekal dengan perkhidmatan. Tetapi saya melihat ianya harus bersifat kata strategik ataupun fokus kepada sektor ataupun jenis perkhidmatan tertentu. Terutamanya kalau sektor ataupun perkhidmatan kerajaan yang melibatkan kerja-kerja fizikal mungkin tidak sesuai, tetapi memerlukan lagi orang kata sumbangan dari segi intelektual, dari segi orang kata tacit knowledge, pengetahuan yang tidak ada kat buku itu. Mungkin ada ruang untuk mana-mana individu case by case basis untuk mendapatkan skim lanjutan usia daripada 60 ke 63 sebagai contoh. Tetapi saya tidak melihat ataupun tidak mengesyorkan bahawa ianya pukul rata. Ianya harus melihat kepada keperluan negara masa itu ataupun kerajaan. Mungkin ada beberapa individu yang sumbangan yang masih diperlukan, maka ianya harus dipertimbangkan dari segi pelanjutan usia tersebut. Baik, akhir sekali mungkin dapat doktor berikan saranan kepada yang bakal menjadi penjawat awam dan juga mereka yang sedang berada dalam penjawat awam supaya apapun yang terjadi tetap kita memberikan yang terbaik kepada negara dan juga harapan supaya kita sentiasa merancang literasi kewangan untuk diri terutama pada masa depan. Silakan doktor. Ya, betul Fitri. Literasi kewangan amat penting. Ianya ada satu ilmu yang kita harus dapatkan, tidak kira kita umur 20-30, ini adalah ilmu yang harus kita tahu sehingga akhir hayat kita. Kita kena pastikan bahawa kita mempunyai orang kata disposable income ataupun pendapatan lebih guna setiap bulan, kerana tidak gunanya kalau kita mempunyai gaji tinggi tetapi pelajaran kita melebihi pendapatan, menyebabkan kita jatuh ke kancah hutang dan akhirnya terjebak dalam kemuflisan ataupun bankrupt. Itu yang penting sekali. Dan dari segi pengurusan kewangan itu harus faham dalam suasana digital IT sekarang ni sudah banyak orang kata scam yang canggih-canggih. Kita harus memastikan bahawa diri kita terlindung, bersedia untuk mendepani cabaran ini. Tidak boleh harapkan kerajaan semata-mata. Kerajaan akan bantu, tetapi individu sebagai individu kita juga ada peranan untuk memastikan kita mampu menguruskan kewangan kita baik demi kesejahteraan diri kita, keluarga kita dan juga akhirnya untuk masyarakat dan negara. Okay, baik. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Nurul Latif, pengarah program MBA Putra Business School yang bersama dengan kita hari ini memberikan buah fikiran dan juga mungkin melihat corak landscape yang lebih luas di sebalik penjawat awam baru skim pensyen yang dimasukkan. Baik, sebab itu kita nak meninjau harga emas semasa. Kalau lihat kepada emas per gram 916 RM315.30, emas 999 4 karat 343.87
Itu dengan harga emas semasa. Bagi kadar pertukaran wang asing, $1 USD 4.78 pada hari ini 9 Februari, $1 Singapura 3.55, RM100 Indonesia 0.031, 100 Baht Thai 13.33 dan 100 Japanese Yen 3.20. Dan 5 kaunter yang paling aktif direkodkan: 7-Eleven Malaysia Holding Berhad, kemudian A-Rank Berhad, Able Global Berhad, Able Group Berhad dan juga ABM Fujia Berhad. Baik, itu berkaitan dengan 3 paparan utama, harga emas semasa, kadar pertukaran wang asing, juga 5 kaunter yang paling aktif untuk hari ini. Semua memberikan maklumat yang terbaik untuk anda dalam soal wang. Dan nanti kita akan kembali lagi untuk anda berkongsi pelbagai lagi sisipan di akhbar dan sebagainya. Terus bersama kami di MHI Malaysia hari ini. Baik, bertemu kembali dalam MHI pagi ini. Kita nak ajak beramai-ramai penonton MHI untuk sama-sama kita bersedekah. Sebab ini salah satu jalan untuk kita tambahkan rezeki kita dan tak pernah berkurang. Hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan wakaf dan infak pembinaan kompleks baharu Masjid Al-Ikram, Kampung Tualang, Bukit Besar, Kota Sarang Semut, Yan Kedah. Bersama kita, ini dia Ustaz Hanafiah Malik, Duta Pembinaan Kompleks Baharu Masjid Jami Al-Ikram, Kampung Tualang, Bukit Besar, Yan Kedah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertemu lagi kita pagi ini, tapi hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan wakaf dan infak pembinaan Kompleks Baharu Masjid Al-Ikram di Yan Kedah ini. Apakah mungkin kalau boleh Ustaz kongsikan berkenaan dengan cadangan pembinaan ini bagaimana? Baik, Alhamdulillah. Pada penonton MHI pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat Masjid Al-Ikram, Kampung Bukit Besar, Yan Kedah ini memang memerlukan bantuan tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan untuk pembinaan masjid yang baru. Sebab masjid yang lama telah usang, telah uzur, beberapa kali ditambah, namun jemaah semakin hari semakin padat. Dan kerana kepadatan penduduk di situ menyebabkan memerlukan sebuah masjid yang baru. Dan samping itu pula di situ ada tanah perkuburan yang telah penuh, sempit dan juga di lereng bukit. Jadi tapak pembinaan masjid yang baru ni di tanah yang rata dan insya-Allah memerlukan kos sebanyak 9.5 juta. Setakat ni kutipan yang berjaya kita kutip dengan bantuan penonton MHI, alhamdulillah hanyalah 800,000. Jadi kita minta penonton-penonton MHI yang baik hati lagi pemurah, sama-samalah kita bersedekah, berinfak dan berwakaf untuk pembinaan masjid ini. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin Ustaz juga boleh kongsikan berkenaan dengan bagaimana agaknya sekarang ini pembangunan masjid ini dan berapakah keluasannya kalau kita nak bercerita dari sudut pelan pembinaannya. Alhamdulillah, mengikut pelan pembinaan kita target tanah yang kita dapat adalah 5.55 ekar. Dan kemudiannya 3,5 ekar kita akan binakan sebuah masjid dan masjid itu lengkap dengan fasiliti yang kita panggil one stop center. Di mana kat situ ada dewan serbaguna, kita juga ada dewan solat yang bakal memuatkan lebih ribuan orang untuk solat berjemaah. Dalam masa yang sama kita ada quarters untuk para imam, para petugas masjid, kita ada bilik pengurusan jenazah dan macam-macam lagi aktiviti solat berjemaah dan juga solat untuk kita buat aktiviti masyarakat sesuai di sana. Dalam masa yang sama kita memang mengalu-alukan kalau boleh orang ramai menyumbang untuk pembinaan masjid ini, Masjid Al-Ikram Yan Kedah ini, kerana masjid ini, masjid lama tu terlalu uzur dah. Setiap kali solat Jumaat orang terpaksa melimpah ruah. Ada kala hujan, jemaah basah. Dan ada kalanya, Masya Allah, terpaksa sembahyang ketika panas terik matahari. Terutamanya ketika Hari Raya Aidilfitri, Aidil Adha dan tak lama lagi kita nak menyambut Ramadan. Wallahu a'lam. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, cuaca di Kedah ni memang sangat panas kan Ustaz? Benar, kan? Panas sangat. Jadi memang kita mengharapkanlah penonton MHI sama-sama dapat membantu. Dalam pada itu Ustaz, mungkin kita boleh kongsikanlah kalau kita nak berinfak ini, pasti kita nak tahu apakah antara mungkin kelebihan dan kebaikannya untuk sama-sama kita peroleh manfaatnya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Banyak kelebihan infak, zakat, wakaf
banyak kelebihan. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak membina sebuah masjid Allah, hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah untuknya di dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, hadis riwayat Imam Muslim pula, barang sesiapa yang membina masjid walaupun sebesar barang siapa yang membina masjid, Allah akan binakan bangunan seumpamanya di dalam syurga. Jom pujuk hati kita pada pagi yang indah hari Jumaat, semulia-mulia hari Jumaat, semulia-mulia Nabi Muhammad. Jom pujuk hati kita berselawat dan bersedekah untuk pembinaan Masjid Al-Ikram. Mudah-mudahan hidup kita selamat dunia akhirat. Dan jangan lupa kita boleh berwakaf atas nama arwah ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Ada ibu dan ayah kita sedang menderita di alam barzah, memohon doa dan juga sedekah daripada kita. Kita boleh wakaf. Selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya, pahala berganda-ganda masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Ingat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, apabila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Jom jadi anak yang soleh, bersedekah dan berwakaf untuk arwah ibu dan ayah yang dah meninggal dunia, yang sekarang menanti sedekah daripada kita untuk pembinaan Masjid Al-Ikram. Kita perlukan 9.5 juta. Kita hanya baru dapat 800,000. Pada hari Jumaat ni Ustaz merayu pada founder-founder produk, orang-orang yang kaya-kaya ni dan juga orang yang ingin menjadi kaya melalui sedekah. Jom kita berinfak untuk pembinaan Masjid Al-Ikram Yan Kedah. Pastinya ramai dah terjentik hati Ustaz hari ini, terbuka hati untuk sama-sama bersedekah dan juga berwakaf. Tetapi bagaimana caranya? Masya Allah. Caranya mudah. Di kaca TV anda telah tertera nombor akaun, nombor telefon dah ada. Hubungi segera dan ada juga barcode, tuan-tuan boleh scan barcode dan infaklah kerana Allah Ta'ala. Syarat sedekah ni mudah. Dia tidak perlu menghadap kiblat, tak perlu apa. Dia perlu hati yang ikhlas. Jangan menyakiti dan jangan mengungkiti. Wallahualam. InsyaAllah. Dan pastinya hari ini kita mengharapkan ramai dalam kalangan penonton-penonton terbuka hati untuk bersedekah demi orang kata ganjaran yang kita akan tahu sampai akhirat pun takkan habis. Benar. Kita mendapat kebaikan itu. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Ustaz Hanafiah Malik, Duta Pembinaan Kompleks Baru Masjid Jami' Al-Ikram, Kampung Tualang, Bukit Besar, Yan Kedah. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MHI selepas ini. Terima kasih Ustaz. Baik, kami sekarang ini masih lagi memantau keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi. Kalau di bilik kawalan Plus di Plaza Tol Sungai Besi ini kita dapat menaksikan dua belah arah. Di sebelah sana, tadi kami berada di sebelah sana, arah selatan, dan sebelah sini yang berhadapan ini adalah ke utara. Jadi, lebih jelas pandangan kami melihat bagaimana sebenarnya ada penambahan kenderaan atau tidak aliran trafik pada pagi ini. Jam 10.23, kalau dapat disaksikan di sebelah selatan ya, terdapatnya kenderaan perlu beratur. Jadi maknanya semakin lama semakin meningkatlah jumlah kenderaan pada pagi ini untuk 9 hari bulan Februari. Pastinya esok adalah Tahun Baru Cina. Nampaknya semakin ramai sudah pun keluar untuk bercuti. Dan di dalam bilik kawalan Plus ini, hari ini bergayang bertugas Cik Mastura. Assalamualaikum. Okey, kalau lihat kamera di hadapan ini adalah untuk memantau keadaan trafik ataupun bagaimana? Apa lagi yang boleh dipantau di sini? Selain daripada kita mengantau keadaan trafik, kita juga membantu kepada user yang sangkut pada lorong lah. Kita cuba bantu dia. Kalau sekiranya sebarang masalah, kadang-kadang kita tahu kan berlaku di lorong-lorong, inilah boleh diselesaikan lah kan, boleh nampak dari sini. Okey, setakat ni macam mana kenderaan hari ini? Okey ya? Keadaan hari ini terkawal disebabkan dengan toll free tu. Jadi untuk kesesakan untuk yang kurang tambah nilai tu tak ada lah. Kita mengharapkan tiada masalah, kecuali kalau ada masalah kenderaan rosak di tepi jalan tu, insya-Allah mereka akan juga membantu. Plus akan sedia membantu sepada dengan Tahun Baru Cina ini 24 jam ya mereka akan bekerja, tak ada cuti ya untuk Tahun Baru Cina ini, walaupun musim-musim perayaan yang lain pun mereka tak ada cuti. Itulah bagaimana mereka begitu komited menjalankan tugas mereka di sini. Dan difahamkan juga kalian yang akan menggunakan lebuh raya utama untuk musim cuti perayaan ini,
perlu diingatkan, had laju telah dikurangkan ya. Kalau 90 km per jam, maknanya dah turun 10 km sejam jadi 80 km sejam. Oh, nampaknya nak tengok lagi dekat? Mari kita tengok lagi dekat. Okey. Ini yang dikatakan dua belah arah kita boleh dapat saksikan. Ini sebelah sini ni adalah utara. Tak ada pun penambahan nampaknya sebab lebih banyak kita lihat di sebelah selatan lah sebab nak keluar kan bercuti. Jadi dan difahami juga pegawai PLAS kata pegawai PLAS kata kalau semakin lama semakin nak petang menuju ke petang tu maknanya ada penambahan berlaku. Jadi bagi mereka yang ingin keluar bercuti rancang kalau selepas solat Jumaat nak keluar, jadi perlulah ada persediaan juga. Bukan persediaan setakat untuk kenderaan tetapi juga untuk mental kalian. Bawa bekal makanan untuk anak-anak semua sekali. Baik, isu sampai sini saja kita dapat bawakan perkembangan berkenaan dengan keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi. Kepada mereka yang memandu, hati-hati memandu. Jaga juga kesihatan mental, fizikal semuanya untuk melalui perjalanan yang jauh. Baik, sampai sini saja. Kita bersama terus rakan tugas di Sri Pentas. Silakan. Baik, terima kasih Fariha untuk perkembangan keadaan trafik. Kabarnya dah pun bertambah. Pastinya saya percayalah tengah hari menjelang petang ni lagi sesaklah situasinya. Apa pun kami nasihatkan anda berhati-hati, rancang perjalanan sebaik mungkin. Kalau penat kena berehat. Dan juga teringat pesan daripada pihak berkuasa katanya orang di sebelah jangan jadi individu yang provokasi. Lepas tu kalau kena horn ke kenapa jangan kita menjadi yang meracun emosi pemandu. Yang paling penting seperti biasa gunakan konsep LOVE. Ada kena look, observe, visualize dan estimate. Untuk memastikan kita lancar sampai ke destinasi insya-Allah. InsyaAllah. Dan pasti juga kita mengharapkan agar hujung minggu anda ini dipenuhi dengan pelbagai aktiviti dan juga perancangan yang bermanfaat. Apatah lagi bagi masyarakat Tionghoa, selamat Tahun Baru Cina. Pastinya ini adalah tahun yang kabarnya membawa tuah untuk masyarakat Cina. Bawa ong. Jadi kita harapkan kemeriahan untuk seluruh ahli keluarga yang petang ini akan meraikan makan besar bersama dengan keluarga. Itu dia. Kita julang keharmonian tinggi-tinggi. Semoga mendapat ibrah dan kebaikan. Kita nak hidup aman, tenteram dan produktif dari segi ekonomi dan juga masyarakat yang saling mengerti dan saling bertolak ansur dalam apa juga konteks kehidupan. Biarpun hari Isnin masih lagi anda bercuti, kami di Malaysia hari ini akan tetap membawakan pelbagai perkongsian yang menarik. Isnin ini dengan topik jenayah seksual kanak-kanak. Satu isu yang saya kira cukup besar untuk kita utarakan. Untuk itu, semoga Jumaat anda diberkahi dengan keberkahan. Kita rejak nak beranjak ke Syaban dah, tak lama lagi Ramadan. Semoga terisi dengan pengisian dan persiapan untuk masuk Ramadan dengan keindahan jiwa yang istiqamah insya-Allah. Kita jumpa lagi Isnin. Selamat Tahun Baru Cina, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Kongsi Bacai. Bye.